A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pelajaran hadis. Okey, kita pada hari ini kita akan membincangkan tentang pelajaran 6, solat sunat duha. Jadi sebelum kita teruskan, kita selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana untuk memperbetulkan akhlak dan untuk memperbetulkan, untuk menyuruh manusia melakukan kebaikan dan melarang, mencegah manusia melakukan kejahatan. Jadi setiap perkataan, tutur kata Nabi, perbuatan Nabi dan pengakuan Nabi semuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wama a'udzubillahi minasyaitonirrajim wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut hawa nafsunya. Sesungguhnya in huwa illa wahyun yuha. Sesungguhnya dia adalah wahyu. Semua itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepadanya. Jadi gerak-geri Nabi ni semua adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah perkataan Nabi, apabila Nabi berkata, dia akan menjadi hadis, dia akan menjadi panduan bagi kita, pegangan bagi kita. Apabila dia membuat satu perkataan, dia membuat satu perbuatan, maka dia akan menjadi sunnah Nabi. Sunnah. Maka hatta kalau pengakuan pun dia dikira sunnah Nabi. Masya Allah. Kehebatan Allah SWT memulakan Nabi-Nabinya, khususnya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi kita ada menyuruh membuat kebaikan, membuat ibadah. Banyak ibadah yang Nabi SAW telah ajarkan kepada kita. Salah satu dia adalah solat sunat duha. Okey, hari ini kita belajar macam mana nak melaksanakan solat duha, apakah kelebihan dia. Okey. Okey, tengok buku hadis. Okey, kamu boleh muka surat 41. Okey. Dekat situ ada seorang ahli ibadah sedang menggunakan solat dan jam menunjukkan pukul 8 pagi, 8.05 minit pagi. Okey. Tengok sebelah hadis Nabi. Okey, kita baca hadis, kemudian kita baca maksud dia. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, awsaniya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi rak'atay duha. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, awsaniya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi rak'atay duha. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, awsaniya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi rak'atay duha. Rawahul Bukhari. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW telah mewasiatkan kepada aku agar menunaikan solat sunat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Okey. Dekat bawah tu dia kata apa? Penghayatan amalkan solat sunat duha setiap pagi. Objektif, murid dapat membaca hadis dan terjemahan dengan betul. Okey. Ustaz nak cerita sikit tentang kelebihan solat sunat duha.
Barang siapa yang sesiapa yang nak rezeki dia dipermurahkan, maka banyakkan solat sunat duha. Banyak hadis-hadis Nabi SAW tentang kelebihan solat sunat duha. Boleh rujuk sendiri. Salah satu dia adalah kelebihannya adalah dipermurahkan rezeki, diperbukakan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuknya. Tapi ingat, kelebihan-kelebihan yang Allah SWT sisipkan ataupun berikan kepada kita tu, janganlah kita sembahyang, janganlah kita beribadah tu semata-mata nak kelebihan. Kalau kita beribadah semata-mata nak kelebihan, maka kita akan dapat kelebihan. Kita tidak akan dapat pahala di sisi Allah SWT. Tapi kalau kita buat kerana untuk dapat pahala, untuk rahmat, semata-mata kerana Allah, maka Allah SWT akan beri kedua-duanya. Allah SWT akan beri pahala. Allah SWT akan beri rezeki yang melimpah ruah kepada kita. Okey. Terus, ini penerangan tentang solat sunat duha. Duha bererti waktu pagi atau panas sinar matahari. Solat sunat duha ialah solat yang dilakukan 30 minit selepas syuruk sehingga 30 minit sebelum waktu zuhur. Okey, 30 minit ni kita ambil langsam lah, panggil langsam. Kalau tepat dia 21 minit. 21 minit ada khilaf lah. Ada sebahagian mengatakan 21 minit. Ada sebahagian mengatakan bahawa 17 minit. Ada sebahagian mengatakan 30 minit. Tidak ada khilaf. Tapi kita ambil yang paling akhir. 30 minit. 30 minit selepas syuruk. Syuruk tu apa? Syuruk tu kalau kita tengok kalender kalender hijrah ataupun kita tengok waktu solat yang ada kalender tu kan, dia akan tulis subuh syuruk. Syuruk tu lebih kurang 1 jam lebih selepas subuh. 1 jam lebih selepas subuh. Jadi syuruk ni waktu yang waktu penghabisan kita solat subuh. Mana kalau kita solat subuh waktu syuruk, tu dah kira qada. Okey. Jadi 30 minit selepas syuruk tu adalah waktu duha. Jadi kita boleh laksanakan solat sunat duha pada waktu tu. Okey. Amalan solat sunat duha sangat digalakkan dalam Islam. Selain dikurniakan pahala, solat sunat duha juga mempunyai banyak kelebihan. Kelebihan yang macam Ustaz cakap sebelum ni, dipermurahkan rezeki. Solat sunat duha adalah sebahagian tanda kesyukuran atas segala nikmat Allah. Di bawah tu, objektif murid dapat menjelaskan konsep solat sunat duha dan mempraktikkan dalam kehidupan seharian. Okey, baik. Solat sunat duha kita boleh laksanakan berapa rakaat? Sekurang-kurangnya 2 rakaat. Selebih-lebihnya 16 rakaat. Yang yang biasa dilakukan 8 rakaat. Okey, niat solat sunat duha. Usalli sunnatad duha rak'ataini lillahi ta'ala. Saja aku solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Rakaat pertama selepas baca surah Al-Fatihah digalakkan baca surah Asy-Syams. Kalau kita tak hafal surah Asy-Syams, kita baca qul huwallahu ahad pun boleh. Tak ada masalah. Ataupun tak baca langsung pun tidak ada masalah. Sebab dia adalah sunat ab'ad. 3 rakaat kedua selepas baca surah Al-Fatihah digalakkan pula baca surah Ad-Duha. Di bawah tu penghayatan beristiqamah dalam melakukan solat sunat duha. Kata ulama, istiqamah lebih baik daripada karamah.
karamah kan, kalau kita kalau wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelebihan kepadanya, memiliki karamah, boleh berjalan atas air, boleh terbang, boleh pergi pada satu tempat tu pada satu tempat yang lain dengan sekelip mata. Semua tu adalah karamah. Tapi kata ulama, orang yang istiqamah dalam amal dia lagi baik daripada karamah yang Allah SWT berikan kepada wali-walinya. Jadi kita buat, walaupun kita buat 2 rakaat, tapi kita buat istiqamah lagi baik daripada kita buat 8 rakaat, kita buat 16 rakaat, tapi sekali je kita buat, ataupun seminggu je kita buat, kita tidak istiqamah. Okey, baik. Jadi nasihat Ustaz, kalau kita dah tahu satu ilmu tu, kita kena amalkan. Kena amalkan. Buatlah, walaupun dia sunat, tapi kalau kita tengok ulama-ulama terdahulu tak pernah meninggalkan solat sunat. Dia ibarat solat sunat tu seperti wajib pula. Jadi kita kena laksanakan sekurang-kurangnya 2 rakaat. Tak lama pun, 2 rakaat 5 minit je. 5 minit sahaja. Jadi sebelum kita membuat sesuatu perkara, sebelum kita kerja, sebelum kita belajar, jadi kita buat solat sunat duha. Digalakkan kita buat solat sunat duha, insya-Allah. Okey, selesai. Untuk kerja rumah kamu, kamu salin je lah. Salin hadis muka surat 42, kemudian kamu salin pengertian solat sunat duha muka surat 44. Okey, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Okey, akhir kata daripada Ustaz. Ustaz harap kamu dapat amalkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Solatlah sunat duha pada hari-hari ini dan seterusnya, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.